Rusuhan itu mengorbankan dan mencederakan beratus orang. Kerajaan bertindak cepat untuk mengawal keadaan. Perintah berkurung diisytiharkan di kawasan terbabit. Sebaik saja mendapat berita mengenai rusuhan itu, Razak telah terbang ke Singapura. Dalam ucapannya di radio Malaysia, Razak menyeru semua kaum di Singapura dan tanah Melayu supaya bersatu. Pada masa yang sama, melalui kerjasama Kerajaan Amerika Syarikat, Tunku yang berada di London, telah menyampaikan amanatnya kepada rakyat di Singapura melalui siaran Voice of America. Dalam ucapan ringkas itu, Tunku menyalahkan agen asing sebagai bertanggung jawab mencetuskan rusuhan. Lee Kuan Yew bagaimanapun mempunyai pandangan yang berbeza berhubung dengan peristiwa tersebut. Beliau menyalahkan puak pelampau dalam UMNO, khususnya Syed Jafar Albar, dan utusan Melayu kerana mengapi-apikan sentimen perkauman sehingga tercetusnya rusuhan antara kaum Cina dan Melayu di Kampung Gelam. Dalam perbualannya dengan wakil asing, Lee Kuan Yew mendakwa bahwa rusuhan itu sengaja dicetuskan oleh puak pelampau dalam UMNO dengan tujuan untuk mengisytiharkan darurat dan kemudiannya meletakkan Singapura di bawah pemerintahan tentara. Bagaimanapun tuduhan itu dinafikan oleh Syed Jafar Albar yang sebaliknya menyalahkan Lee Kuan Yew yang merancang rusuhan itu, membolehkan kerajaan pusat untuk memenuhi tuntutan politik pribadinya. Pada 28 Julai tahun 1964, Razak telah mengadakan pertemuan dengan Timbalan Perdana Menteri Singapura, Goh Kong Swee. Razak mengemukakan dua pilihan untuk menyelesaikan masalah antara Kuala Lumpur dengan Singapura. Pertama, pembentukan kerajaan campuran, tetapi dengan syarat Lee Kuan Yew melepaskan jawatan sebagai Perdana Menteri, dan kedua, perjanjian politik dengan kedua-dua kerajaan tidak akan campur tangan dalam urusan politik negeri masing-masing. Razak meminta PAP menguruskan hal ehwal masyarakat Melayu di Singapura melalui Ketua Penerangan UMNO, Muhammad Hir Johari. Di samping itu, PAP juga diingatkan supaya tidak mempengaruhi orang Melayu supaya menyokong PAP. Cadangan Razak itu bagaimanapun ditolak oleh PAP karena dianggap tidak praktikal. Campur tangan British. Kerajaan British memandang serius perkembangan yang berlaku di Singapura. Ekoran peristiwa itu, pada 6 Agustus tahun 1964, Sir Alec Douglas Home, Perdana Menteri British, telah mengadakan perbincangan dengan Tunku di London tentang situasi di Malaysia. Lord Home agak bimbang dengan kemerosotan hubungan antara Kuala Lumpur dan Singapura, yang jika tidak ditangani dengan bijak kemungkinan besar akan menjejaskan keutuhan Malaysia. Lord Home mencadangkan supaya Lee dilantik sebagai anggota kabinet kerajaan pusat. Secara terus terang Tunku memberitahu Home bahwa beliau tidak dapat melantik Lee dalam kabinetnya karena he was very unpopular among Malays and Chinese alike. Bagaimanapun Tunku bersetuju untuk menambah bilangan perwakilan dari Singapura, Sarawak dan Sabah dalam Majelis Pertahanan. Tunku pulang ke Kuala Lumpur pada 14 Agustus tahun 1964. Pada 18 Agustus Tunku terbang ke Singapura untuk berjumpa dengan Lee Kuan Yew. Tunku mencadangkan kepada Lee Kuan Yew supaya mengosongkan kerusi parlemennya. Sebagai balasannya kerajaan pusat akan memberi kuasa otonomi dalam hal ekonomi, keuangan dan keselamatan kepada kerajaan Singapura. Selain itu, Lee Kuan Yew diminta agar tidak melibatkan diri dalam kegiatan politik di Semenanjung dan Borneo. Perbincangan itu diketahui oleh pihak British yang tidak bersetuju dengan cadangan Tunku. Dengan serta-merta, Lord Home telah diarahkan supaya berjumpa dengan Tunku dan Lee untuk berbincang tentang hal tersebut. Semasa bertemu dengan Tunku, Lord Home memaklumkan pandangan kerajaan British terhadap cadangan penyerahan kerusi parlemen Singapura kepada kerajaan pusat. Tunku menjawab bahwa perubahan status Singapura dalam persekutuan perlu dibuat untuk menyelesaikan krisis antara Kuala Lumpur dengan Singapura. Apabila gagal untuk meyakinkan Tunku tentang keburukan rancangan itu, Lord Home dan Lord Mountbatten kemudiannya berjumpa pula dengan Lee Kuan Yew. Selepas mendengar pandangan Lord Home dan Lord Mountbatten,
Lee Kuan Yew bersetuju untuk menolak cadangan Tunku. Sebaliknya, Lee Kuan Yew mencadangkan agar Singapura diberikan kuasa penuh berhubung urusan dalam negeri, kecuali bidang pertahanan dan hubungan luar. Dalam masa yang sama beliau akan memberikan kenyataan bertulis kepada Tunku bahwa Singapura tidak akan menggunakan kedudukannya di parlemen untuk menyerang kerajaan pusat, dan jika ikrar itu dilanggar, Lee bersedia untuk menyerahkan semula hak ke atas urusan dalam negeri kepada kerajaan berhubung dengan kerusi parlemen. Lee bersedia untuk pusat, menimbangkannya selepas tamat konfrontasi. Semua cawangan UMNO dan MCA di Singapura akan ditutup dan PAP juga akan menutup cawangannya di Semenanjung. Sementara itu, persoalan Malaysia-Singapura telah dibincangkan dengan serius oleh Jabatan Perdana Menteri British. Jabatan Perdana Menteri berpendapat bahwa kedua-dua cadangan itu sama ada cadangan Tunku atau Lee, akan membawa kepada perpecahan persekutuan Malaysia, malah cadangan tersebut bukan saja akan menjejaskan image Malaysia di mata dunia, tetapi juga akan menjejaskan tanggung jawab British dalam mengurus soal keselamatan dalam negeri dan pertahanan wilayah Malaysia daripada ancaman Indonesia. Jabatan itu mengesyorkan kedua-dua rancangan itu hendaklah ditolak. Justru itu Lord Head telah diarahkan supaya berjumpa dengan Tunku dan Lee bagi menjelaskan tentang keburukan kedua-dua cadangan tersebut. Pada tanggal 23 Februari tahun 1965, seperti yang diarahkan Lord Head telah berjumpa dengan Tunku. Dalam pertemuan itu Tunku memberi jaminan bahwa kerusi Singapura di parlemen akan dikekalkan. Berhubung dengan soal keselamatan dalam negeri dan keuangan, Tunku memaklumkan yang beliau masih berbincang dengan anggota kabinetnya. Selepas pertemuan itu, Lord Head telah menulis kepada Tunku mengulangi jaminan Tunku tentang kedudukan kerusi parlemen Singapura. Setelah mendapat persetujuan kabinet, pada tanggal 2 Maret tahun 1965, Tunku telah menulis surat kepada Harold Wilson, Perdana Menteri British, memberi jaminan bahwa cadangan perubahan dalam hubungan pusat dengan Singapura itu tidak akan memberi kesan buruk, sebaliknya mengukuhkan lagi pentadbiran. Isu Malaysia. Hubungan Kuala Lumpur-Singapura kembali tegang apabila Lee Kuan Yew mengumumkan hasratnya untuk menubuhkan Pakatan Parti Politik untuk menentang Parti Perikatan dalam pilihan raya umum keempat yang dijadwalkan berlangsung pada tahun 1969. Turut serta dalam mesyuarat yang berlangsung di Singapura pada tanggal 8 Mei tahun 1965 ialah United Democratic Party dan SOPP. Pada tanggal 9 Mei tahun 1965, Malaysian Solidarity Convention telah ditubuhkan dan slogan Malaysian Malaysia dijadikan sebagai dasar perjuangan mereka. Andainya menangi pilihan raya dan dapat membentuk kerajaan, Lee Kuan Yew berikrar akan mewujudkan pemerintahan yang adil dan sama rata atas semangat Malaysian Malaysia. Perlembagaan negara akan dikaji semula bagi membasmi sebarang peruntukan yang dianggap bersifat diskriminasi terhadap kaum tertentu. Malahan Lee Kuan Yew juga mempersoalkan status orang Melayu yang didakwanya bukan anak jati negeri ini. Ahli UMNO memandang serius terhadap penubuhan MSC yang berjuang bukan sekadar untuk menjatuhkan perikatan, tetapi untuk menghapuskan kedudukan keistimewaan orang Melayu dan Bumi Putera yang telah dijamin oleh perlembagaan. Dengan itu tidaklah mengherankan apabila terdapat ahli UMNO yang mendesak supaya Lee Kuan Yew dikenakan tahanan ISA kerana mencetuskan ketegangan dalam masyarakat. Malah pas turut mengecam Tunku dan Dr. Ismail kerana gagal mempertahankan hak ketuanan Melayu. Dalam menghadapi cabaran PAP dan MSC, Tunku meminta ahli UMNO supaya tidak membesar-besarkan politik perkauman Lee Kuan Yew, sebaliknya menangani isu itu secara demokratik. Semasa berucap di Perhimpunan Agung UMNO pada tanggal 15 Mei tahun 1965, Tunku menganggap perbuatan Lee Kuan Yew mencabar hak ketuanan Melayu sebagai melampau. Beliau juga mengulangi peringatannya kepada Lee Kuan Yew tentang pengorbanan UMNO dalam menerima Singapura ke dalam Malaysia, walaupun dibantah oleh ahli UMNO sendiri, termasuk juga oleh PAS.
Yang paling mengecewakan Tunku ialah apabila Lee Kuan Yew tanpa segan silu dan perasaan hormat, berani mengatakan bahwa orang Melayu di sini pun bukan anak jati negeri ini. Ini cakapan budak-budak, tegas Tunku, karena kita semua tahu bahwa menurut perlembagaan, kedudukan raja-raja Melayu dalam negeri masing-masing ialah mengikut keturunan. Itu pun sudah cukup untuk menunjukkan bahwa orang Melayu adalah bumi putera yang jati negeri ini. Tunku juga menyeru orang Cina agar tidak terpengaruh dengan dakwah Lee Kuan Yew. Orang Cina tahu semua perkara ini dan kalau mengatakan sama ada secara langsung atau tidak langsung yang orang Cina tidak diberi layanan adil, adalah tidak benar dan mereka tahu yang perkara itu tidak benar. Dasar UMNO dan rakan-rakan kita MCA dan MIC ialah bertimbang rasa dan adil kepada semua. Walau bagaimanapun Tunku cukup kecewa dengan sikap Lee Kuan Yew yang tidak mengenang budi. Tunku telah mengambil risiko tinggi apabila bersetuju untuk menyelamatkan Lee Kuan Yew dan PAP daripada komunis dengan menerima Singapura sebagai sebahagian daripada Malaysia. Tindakan nekat Tunku itu telah dikecam bukan sahaja oleh PAS tetapi juga oleh ahli UMNO. Tuan David Marshall semasa dia menjadi ketua menteri di Singapura dulu, coba hendak memujuk saya mengambil Singapura, karena pada pikirannya Singapura tidak boleh bersendiri-sendiri dan katanya sangat aib bagi Singapura terus-menerus menjadi tanah jajahan. Ketua Menteri yang satu lagi Tuan Lim Yew Hock yang semakan seminum dengan saya dan bolehlah dikatakan sebagai kawan baik saya, memujuk saya mengambil Singapura. Tetapi saya katakan pada dia ini sangat berbahaya karena Singapura boleh dikatakan sebuah negara China dan pentadbiran Singapura mestilah berlainan dengan yang ada di Malaya. Kalau kita coba hendak memaksa perlembagaan Malaya ke atas Singapura, boleh jadi tidak akan diterima oleh orang Cina di sana. Encik Lee Kuan Yew mula capai kuasa di Singapura terang-terang dengan sokongan komunis dan orang yang bersimpati dengan komunis. Bila dia coba hendak mentadbirkan Singapura dengan tidak mengikut dasar komunis, separuh daripada ahli-ahlinya telah berpecah daripada PAP. Pada saya, bahayanya terang, yaitu kita mesti mengambil langkah untuk menyelamatkan Singapura daripada komunis. Oleh sebab itu anggota-anggota perikatan telah diminta membantu kerajaan PAP supaya jangan tumbang. Memanglah nyata, hanya satu jalan saja untuk mengelakkan Singapura daripada menjadi Kuba yang kedua, yaitu memasukkan Singapura ke dalam Malaysia. Saya beranikan juga dengan rancangan ini. Sungguh pun banyak di antara anggota-anggota parti saya menentangnya. Kita telah bekerja keras menggubal perlembagaan yang kita percaya memuaskan hati semua pihak. Selepas Singapura masuk Malaysia, Encik Lee Kuan Yew dapati dia tidak dapat kuasa ikut hatinya mahu sebagai seorang Perdana Menteri dan mulalah kacau. Kita tidak pernah menyalahgunakan perlembagaan atau mungkir janji dengan menteri-menteri Singapura. Dan kita harap Encik Lee Kuan Yew pun akan berbuat demikian juga. Tetapi malangnya bila dia dapati dia tidak dapat berkawan dengan UMNO dan mentadbirkan kerajaan bersama-sama dengan UMNO, dia pun menentang kita. Kadang-kadang dia menggunakan politik perkauman. Peringatan Tunku bagaimanapun tidak dipedulikan oleh Lee Kuan Yew yang sebaliknya meneruskan kempen Malaysian-Malaysianya, serta bertekad untuk memastikan MSC berjaya dalam pilihan raya umum akan datang bagi membolehkannya menumbangkan kerajaan perikatan. Perdebatan di Dewan Rakyat. Persidangan Dewan Rakyat pada awal dan akhir bulan Juni tahun 1965 adalah kemuncak kekeruhan hubungan antara kerajaan persekutuan dengan Singapura. Sudah menjadi tradisi, berdasarkan sistem parlemen, setelah tamat ucapan di Raja penyokong kerajaan akan membawa usul tahniat kepada Agung. Sebaliknya sidang Dewan Rakyat bulan Juni tahun 1965 telah mencatat sejarah apabila Lee Kuan Yew membawa usul supaya ucapan Agung dipindah. Lee Kuan Yew meminta Dewan menyatakan kekesalan kerana titah Agung tidak menyebutkan tentang kepentingan membina Malaysia, satu konsep politik yang menjadi falsafah perjuangan Malaysia Solidarity Convention.
Titah Agung dan syur pindaan Lee Kuan Yew telah menarik perhatian ahli dewan. Bermula dari situ perdebatan tertumpu kepada soal hubungan Kuala Lumpur Singapura, masa depan perikatan dan PAP, dan akhir sekali kedudukan dan hak kaum Melayu dan Cina di Malaysia. Dalam arus perdebatan itu, pelbagai kenyataan yang sensitif dan menyentuh sentimen kaum tertentu telah dibangkitkan. Dr. Mahathir Mohamad, Wakil Rakyat UMNO Kedah, telah membuka perbahasan dengan merujuk kepada Titah Agung berhubung soal keselamatan negara. Semasa merasmikan pembukaan Parlemen, Agung telah menyebut, keselamatan negara kita sedang diancam dari luar negeri yaitu Indonesia. Dan lagi negara kita sedang menghadapi ancaman dari dalam negeri. Kedua-dua ancaman itu tujuannya ialah hendak menimbulkan kekacauan. Jika pihak-pihak yang membuat ancaman-ancaman itu berjaya, maka huru-hara akan timbul dan demokrasi akan berakhir. Dr. Mahathir menganggap PAP setara dengan Sosialis Front, pro kaum Cina, condong terhadap komunis, dan anti orang Melayu. PAP yang gagal untuk menyertai perikatan bagi mengambil alih tempat MCA, dan gagal untuk menewaskan MCA dalam pilihan raya umum pada 1964, telah berusaha untuk menghancurkan perikatan dengan cara mengasingkan orang Melayu daripada kaum yang lain. Untuk mencapai tujuan itu, PAP menggunakan formula matematik mudah, yaitu mengulangi kenyataannya bahwa tidak mungkin kaum Melayu yang hanya berjumlah 40% dapat menguasai kaum bukan Melayu yang berjumlah 60%. Yang dimaksudkan oleh PAP ialah kaum bukan Melayu yang berjumlah 60% itu dapat menguasai kaum Melayu yang hanya berjumlah 40%. PAP telah menggunakan sentimen perkauman untuk mendapatkan sokongan kaum bukan Melayu, walaupun PAP mendakwa ia adalah sebuah parti bukan perkauman. Setelah gagal mendapat sokongan di Semenanjung dan juga di Malaysia Timur, PAP coba mendapatkan pula sokongan daripada luar negara. Lee telah membisikkan kepada wartawan asing dan diplomat asing bahwa perikatan adalah sebuah parti perkauman, berpecah dan lemah, manakala PAP adalah sebuah parti bukan perkauman, berwawasan dan dipimpin oleh seorang tokoh yang pintar, yaitu Lee Kuan Yew. Pada anggapan Dr. Mahathir, tindak tanduk seperti itu membayangkan bahwa Lee Kuan Yew lebih mengutamakan kepentingan diri daripada kepentingan negara. Dr. Mahathir menegaskan bahwa Lee Kuan Yew bercita-cita untuk menjadi seorang Perdana Menteri bukan Melayu yang pertama di Malaysia. Bagaimanapun, Lee Kuan Yew gagal untuk memahami bahwa dalam sebuah negara yang bersifat majmuk, semua kaum mesti menghormati antara satu sama lain bagi menjamin keamanan. Lee berasal dari Singapura yang majoriti penduduknya terdiri daripada kaum Cina. Keadaan ini membuatkan mereka agak sukar untuk menerima pemerintahan Melayu. Demi kepentingan perpaduan nasional, semua fakta tersebut perlu disebut memandangkan PAP telah membuat tohmahan di luar negara, bahwa kononnya kaum Cina telah ditekan oleh perikatan yang induknya ialah UMNO. Dalam jawabannya pada tanggal 27 Mei tahun 1965, Lee Kuan Yew mempersoalkan maksud Titah Agung tentang ancaman dari dalam. Lee Kuan Yew beranggapan bahwa yang dimaksudkan dari dalam itu adalah PAP. Jika itulah yang dimaksudkan oleh kerajaan, berarti beliau adalah musuh rakyat Malaysia. Lee bertanya mengapa beliau harus ditohmah sebegitu rupa, telah bersetuju untuk bekerja sama bagi membentuk sebuah negara bercorak Malaysian Malaysia. Adakah itu menjadi kesalahan? Menurut Lee Kuan Yew, PAP menyokong pasal 153 perlembagaan berkaitan dengan pemberian beasiswa, lesen dan pekerjaan kepada orang Melayu. Begitu juga dengan usaha untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai rakan-rakan dalam Malaysian Solidarity Convention bahasa kebangsaan. Lee Kuan Yew juga tidak yakin bahwa kaum Melayu yang hanya berjumlah 42% daripada jumlah penduduk dapat memerintah Malaysia selama-lamanya. Beliau menegaskan bahwa Singapura tidak akan keluar daripada Malaysia. Apakah pilihan yang ada? Apakah kaum Melayu akan memilih untuk bergabung dengan Indonesia,
yang mempunyai sebuah parti komunis yang terbesar di dunia. Jika pilihan dibuat secara demokratik, mungkinkah penduduk di negara ini memilih untuk bergabung dengan Indonesia? Berhubung dengan pasal 153, Lee menegaskan bahwa pemberian beasiswa, lesen dan pekerjaan hanya melibatkan segelintir orang Melayu saja. Dalam usaha untuk memajukan orang Melayu supaya setaraf dengan orang bukan Melayu, suatu usaha yang bersungguh-sungguh serta melibatkan perubahan cara hidup orang Melayu di desa perlu dilaksanakan. Beliau mencabar kerajaan persekutuan untuk bersaing dengannya dalam usaha untuk memajukan orang Melayu. Beliau percaya bahwa orang Melayu di Singapura akan dapat menguasai bidang sains dan pengurusan dalam tempoh 10 tahun. Syed Jafar Albar juga turut melibatkan diri dalam perbahasan usul tersebut. Beliau ingin tahu mengapa Lee Kuan Yew begitu gerun dengan ayat ancaman dari dalam itu. Beliau juga heran mengapa Lee Kuan Yew bimbang perkataan itu menghala kepadanya. Syed Jafar juga menolak tohmahan Lee bahwa beliau adalah seorang ultra. Kalaupun saya menyeru orang-orang Melayu bersatu, apa salahnya? Tema ucapan saya dari semenjak UMNO dilahirkan tahun 1946, ialah mengajak orang-orang Melayu bersatu, apa salahnya, apa silapnya. Komunal, tetapi jangan pandang kepada soal seruan ini, pandang pada hasilnya. Apa yang telah dibuahkannya, atau dihasilkan oleh seruan-seruan saya supaya orang-orang Melayu bersatu. Buahnya harmoni, buahnya persefahaman, buahnya dan hasilnya tolong-menolong di antara semua kaum dalam negeri ini. PAP yang mendakwa tidak perkauman, berbagai-bagai riot dalam Singapura, di mana hendak taruh muka. Syed Jafar juga menolak dengan tegas dasar Malaysian Malaysia yang diperjuangkan oleh PAP. Apakah ini Malaysian Malaysia? Kalau ini satu benda baru kepada dia, itu bukan baru kepada kita. Kita yang mulakan benda ini, tetapi dengan bijak pandainya dia hendak tunjukkan kepada dunia kononnya dialah yang meng-create, dialah yang menciptakan Malaysian Malaysia. Padahal itulah perjuangan perikatan dengan tidak menggempar-gempurkan dan dengan tidak bercakap besar. Kita berjalan mengikut plan, kita mengikut rancangan, kita mengikut asas-asas yang kita telah tetapkan sehingga kita sampai kepada matlamat kita. Tidak mengembar-gemborkan dalam soal Malaysian Malaysia. Dia bertanya, siapakah yang hendak Malaysian Malaysia? Dia bertanya kita. Tanyalah diri sendiri, dia hendakkan Malaysian Malaysia atau tidak, dan apa yang dia hendak. Apakah maksud Malaysian Malaysia kepada mereka ini? Tuan yang dipertua, saya tidak mengerti apa itu Malaysian Malaysia, apa yang kurang. Kita sedang menuju ke arah pembentukan satu bangsa yang betul-betul bersatu padu. Dalam menggulung perbahasan, Razak menafikan tuduhan Lee Kuan Yew bahwa yang dimaksudkan musuh dari dalam itu adalah PAP. Razak juga menolak tohmahan Lee bahwa kerajaan persekutuan coba mewujudkan pemerintahan Melayu di Malaysia dengan menindas kaum lain ataupun menganggap negeri-negeri lain itu inferior. Secara terus terang Razak menyalahkan Lee atas kekalutan politik yang berlaku. Di samping itu Razak menegaskan bahwa tindak tanduk Lee telah menguntungkan Indonesia. Tunku ternyata amat kecewa dengan sikap dan kegiatan Lee Kuan Yew. Kekecewaan itu kelihatan dalam kenyataannya sebelum berangkat ke London untuk menghadiri sidang negara-negara Commonwealth. Hubungan buruk antara kerajaan pusat dengan Singapura turut merisaukan pihak British. Pada tanggal 1 Juni tahun 1965, Lord Head bertemu dengan Tunku serta menasihatkan beliau berusaha untuk meredakan keadaan. Walaupun akur dengan nasihat itu, Tunku menyalahkan Lee Kuan Yew karena memburukkan keadaan. Pihak British memandang serius perkembangan dalam hubungan Singapura dengan kerajaan pusat. Jika kekacauan atau rusuhan berlaku di Singapura, kepentingan pangkalan British di pulau itu akan terjejas. Pada tanggal 3 Juni tahun 1965,
Lord Head telah diarahkan oleh Jabatan Commonwealth agar mengingatkan Lee Kuan Yew supaya tidak mencetuskan ketegangan yang boleh melemahkan struktur kerajaan pusat dan juga menguntungkan Indonesia. Dalam masa yang sama Head juga diarah supaya menasihatkan Tunku daripada menahan Lee Kuan Yew di bawah undang-undang darurat. Oleh sebab itulah beliau menubuhkan barisan pembangkang. Beliau juga bersedia untuk dipenjarakan karena tindakan itu akan mengukuhkan kedudukannya. Head mengingatkan Lee bahwa dasar kontroversi itu akan hanya mencetuskan krisis. Bagaimanapun Lee menjawab dengan sombong bahwa masa untuk bersabar dan bertangguh telah berlalu. Kerajaan British amat bimbang dengan perkembangan tersebut. Pesuruh jaya tinggi British diarahkan supaya coba mempengaruhi Tunku dan Lee Kuan Yew mencapai detente. Pada tanggal 4 Juni tahun 1965, Head bertemu sekali lagi dengan Lee Kuan Yew. Head dengan terus terang menyatakan perasaan tersinggung kerajaan British terhadap sikap provokatif Lee Kuan Yew, seperti mempersoalkan siapa datang dulu ke tanah Melayu dan cadangan perlembagaan alternatif. Head mengingatkan Lee bahwa jika beliau terus mencetuskan kontroversi politik kemungkinan beliau akan kehilangan sokongan dan simpati daripada penyokongnya di luar negara. Orang Melayu tidak akan menerima dasar berbilang kaum, malah keadaan ini akan memberi kesempatan kepada puak kiri Melayu untuk mengecap beliau sebagai seorang pemimpin Cina yang berbahaya. Dasarnya juga boleh menjejaskan kestabilan persekutuan. Lee Kuan Yew menjawab bahwa keadaan tersebut bukan berpunca daripada beliau. Sebaliknya beliau menyalahkan Akbar Melayu karena sikap provokatifnya. Beliau juga menyalahkan UMNO di Singapura karena menyebarkan dakwah. Lee Kuan Yew menegaskan bahwa beliau terpaksa bertindak balas dan melawan, karena jika beliau berdiam diri beliau akan dianggap telah menerima ketuanan Melayu. Head mengingatkan Lee Kuan Yew bahwa Malaysia akan gagal jika kaum Melayu dan Cina tidak dapat bekerja sama. Untuk menjadi seorang pemimpin, Lee mesti mendapat sokongan kaum Melayu. Begitu juga jika Singapura hendak maju, Lee Kuan Yew mesti menerima konsep pasaran bersama. Lee bersedia untuk berdamai dengan Tunku dan masih berasa yakin bahwa penyelesaian terhadap kekusutan itu akan dapat diselesaikan. Selanjutnya mereka berbincang tentang cara untuk meredakan keadaan. Lee Kuan Yew bersedia untuk mengambil sikap berlembut jika pasaran bersama dapat diwujudkan dan UMNO berjanji tidak akan campur tangan dalam urusan politik di Singapura. Apabila Head bertanya Lee Kuan Yew adakah itu membawa maksud bahwa beliau tidak akan campur tangan dalam politik tanah Melayu. Lee Kuan Yew tidak dapat memberi jaminan. Pakatan PAP dengan parti pembangkang di Semenanjung menyebabkan PAP terpaksa campur tangan dalam politik di Semenanjung. Dalam pertemuan antara Head dengan Tunku selepas itu, Tunku menyatakan kebimbangannya dengan perkembangan yang berlaku. Sungguh pun begitu, Tunku berasa yakin bahwa kekusutan itu akan dapat diatasi jika PAP dipimpin oleh tokoh lain. Walau bagaimanapun, keadaan telah menjadi teruk dan tidak mungkin political detente dapat dicapai. Head membangkitkan tentang kemungkinan Lee ditahan. Head mengingatkan Tunku bahwa jika Lee ditahan, sokongan Britain terhadap Malaysia mungkin akan terjejas. Tambahan pula Lee tidak mungkin akan berdiam diri dan pasti akan berusaha untuk mendapatkan simpati dari luar.
Menyingkirkan duri dari dalam daging. Semasa Perdana Menteri, Tunku Abdul Rahman, berada di London karena menghadiri mesyuarat Menteri-Menteri Commonwealth, Lee Kuan Yew telah meminta diadakan perjumpaan dengan Razak untuk bermuafakat cara-cara hendak mententeramkan suasana, yang semakin hari semakin menjadi amat berbahaya dan boleh meletup karena terlalu hangatnya perbalahan antara kerajaan persekutuan dengan pemimpin PAP Singapura berkaitan kedudukan orang Melayu. Keteguhan politik dan kerjasama antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan Singapura berada di ambang perpecahan. Pemuda UMNO mendesak Razak supaya menangguhkan pertemuan itu, sehingga Lee Kuan Yew meminta maaf kepada bangsa Melayu. Razak menerangkan kepada pemimpin pemuda bahwa perjumpaan itu adalah atas permintaan Lee Kuan Yew. Sebagai pemangku Perdana Menteri, beliau bersedia untuk berjumpa dengan mana-mana juga ketua kerajaan jika mereka hendak berjumpa dengannya. Dengan perjumpaan itu sekurang-kurangnya beliau akan dapat menyelami lubuk hati Lee Kuan Yew yang sebenar-benarnya. Pada tanggal 29 Juni tahun 1965, Razak terbang ke Singapura. Mengikut catatan Razak, dalam perjumpaan itu Lee Kuan Yew bukan bertujuan hendak mencari jalan keluar dari keadaan yang buntu itu, tetapi telah mendesak supaya puak pelampau dalam UMNO mesti disingkirkan. Penyingkiran itu perlu dilakukan jika kerajaan persekutuan hendak mententeramkan keadaan dan memulihkan kerjasama. Razak telah menolak tuduhan-tuduhan Lee Kuan Yew terhadap pelampau UMNO, sebaliknya menegaskan bahwa UMNO adalah satu pertubuhan yang kemas dan mempunyai tata tertib yang baik. Ketua dan ahli UMNO patuh kepada pucuk pemimpin UMNO dan kepada dasar perjuangan UMNO. Jika Lee Kuan Yew hendak bekerja sama, mustahaklah ia menaruh kepercayaan kepada pucuk pimpinan UMNO, yaitu Tunku Abdul Rahman. Seterusnya Razak meminta Lee Kuan Yew memberi jaminan, supaya dia dan rakan-rakannya tidak melatah dan membuat kenyataan yang menikam hati orang Melayu dan mencampuri urusan dalaman UMNO. Lee Kuan Yew bagaimanapun enggan memberi jaminan itu. Akibatnya perjumpaan itu tidak membawa sebarang natijah ke arah penyelesaian masalah antara kerajaan persekutuan dan kerajaan Singapura. Beberapa hari kemudian, Alex Jose, pembantu Lee Kuan Yew, telah diusir dari Semenanjung karena campur tangan secara aktif dalam urusan politik Malaysia dan telah melakukan pelbagai kegiatan yang bertujuan untuk memecahkan perpaduan antara kaum. Alex Jose juga dikatakan pernah menulis dalam majalah asing, Buletin Australia, yang memperkecilkan Tunku sebagai Perdana Menteri Malaysia. Alex Jose mengatakan bahwa Tunku berasal dari suatu bangsa yang tidak ada sejarah selain daripada sejarah perompak dan lanun, berbanding dengan Lee Kuan Yew yang datang dari sebuah kebudayaan besar. Tetapi yang lebih membimbangkan ialah apabila Alex Jose terus-menerus dan dengan sengaja hendak memecahkan harmoni antara kaum, yang telah sedia wujud dan tercapai. Ekoran pengusiran Alex Jose dari Malaysia, PAP menyebarkan pula dakyah kononnya kerajaan persekutuan akan menahan Lee Kuan Yew. Berita angin ini dinafikan sekeras-kerasnya oleh Razak, dan beliau menyifatkannya sebagai tindakan tidak bertanggung jawab. Tuduhan PAP itu terlalu liar dan jahat untuk diulas. Rakyat negeri ini tahu bahwa kerajaan perikatan adalah sebuah kerajaan yang bertanggung jawab, adil dan saksama. Kami tidak ke sana sini menangkap orang tanpa sebab atau alasan yang mencukupi. Kami mendukung dan menegakkan prinsip demokrasi berparlemen dan pemerintahan menurut undang-undang. Hanya mereka yang bertindak bertentangan dengan undang-undang negara sahaja yang harus menerima akibat-akibat perbuatan mereka. Walaupun begitu, Razak mengingatkan pemimpin PAP, khususnya Lee Kuan Yew, supaya tidak menggunakan persoalan perkauman dalam kegiatan politik mereka yang mungkin akan memecahkan harmoni dan hubungan baik rakyat. Tunku juga memberi jaminan bahwa Lee Kuan Yew tidak akan ditahan. Kegagalan perjumpaan Razak dengan Lee Kuan Yew itu telah dimaklumkan kepada Tunku yang berada di London karena rawatan. Setelah menerima makluman itu, Tunku membuat keputusan muktamad untuk memisahkan Singapura daripada Malaysia.
Pada 1 Julai tahun 1965, Tunku mengarahkan Razak supaya berbincang dengan Menteri Kanan lain tentang keputusan tersebut. Razak telah mengadakan mesyuarat tertutup mengenai Singapura dengan anggota kabinet kanannya, yaitu Dato Dr. Ismail Abdul Rahman, Tan Siew Sin dan VT Sambantan. Mesyuarat telah memutuskan bahwa kerajaan pusat mempunyai dua pilihan untuk menangani masalah Lee Kuan Yew dan Singapura. 1. Menggunakan kuasa darurat dengan mengambil tindakan secara kekerasan terhadap pimpinan PAP. Atau 2. Memberikan kemerdekaan kepada Singapura. Mereka mencapai kata sepakat bahwa Singapura mesti dipisahkan. Pada 13 Julai tahun 1965, Razak telah memaklumkan kepada Goh Kong Swee, Menteri Perdagangan dan Industri Singapura, keputusan kerajaan Malaysia untuk berpisah dengan Singapura. Goh telah memaklumkan keputusan Kuala Lumpur itu kepada Lee Kuan Yew. Kabinet Lee telah bersidang dan dengan perasaan yang berat terpaksa bersetuju dengan kehendak Kuala Lumpur untuk kebaikan kedua-dua pihak. Persetujuan itu telah dimaklumkan kepada Razak pada 20 Julai tahun 1965. Pada masa yang sama, Razak memaklumkan kepada Tunku keputusan tersebut. Persidangan khas UMNO akan diadakan pada 9 Agustus tahun 1965 untuk membahaskan rang undang-undang pemisahan. Pada 5 Agustus tahun 1965, Tunku pulang dari London, dan waktu tengah hari 7 Agustus tahun 1965, Lee Kuan Yew berjumpa dengan Tunku. Dalam perjumpaan itu, Lee coba mempengaruhi Tunku agar menangguhkan keputusan berpisah. Beberapa pilihan telah dikemukakan untuk menyelesaikan masalah antara Kuala Lumpur dengan Singapura. Bagaimanapun Tunku telah membuat keputusan muktamad. Singapura perlu dipisahkan daripada Malaysia demi keselamatan dan kesejahteraan Malaysia. Pada hari itu juga, Tunku dan Lee Kuan Yew, dengan perasaan berat hati, telah memeterai perjanjian tentang pemisahan Singapura dari Malaysia sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Dengan nada yang sedih dan menyesal, Toh memaklumkan kepada Tunku hasratnya untuk mengekalkan Singapura dalam Malaysia. Tetapi disebabkan Tunku bimbang pengekalan Singapura akan mencetuskan masalah, maka pilihan yang ada ialah pemisahan. Sementara itu, Lee Kuan Yew telah mengadakan perjumpaan dengan Timbalan Pesuruhan Jaya Tinggi British, Mills, untuk menjelaskan bahwa pemisahan Singapura dari Malaysia bukanlah kerana kelemahannya ataupun kerana takut sesuatu berlaku ke atasnya. Pada 9 Agustus tahun 1965, Tunku membawa usul pemisahan ke parlemen. Dalam suasana tegang, Tunku berucap di parlemen, dan sambil mengisytiharkan perpisahan Singapura, Tunku dengan masyghul memperkatakan tentang sebuah kerajaan negeri yang tidak lagi memberikan, bahkan sedikit pun taat setia kepada kerajaan pusat. Tan Siew Sin, Menteri Keuangan, telah menyokong usul itu. Dalam ucapan sokongannya, Tan Siew Sin menyatakan bahwa kegentingan antara kaum telah memuncak sekali dan kecuali sesuatu yang tegas dilakukan, mungkin berlaku pergaduhan antara orang Melayu dengan orang Cina dari Alor Setar hingga ke Singapura. Beliau menegaskan bahwa kerajaan pusat boleh mengambil tindakan menekan Singapura, tetapi itu tidak sesuai sama sekali dengan pemerintahan secara demokrasi. Pilihan yang ada ialah memisahkan Singapura daripada Malaysia. Dato Muhammad Asri dari PAS menyifatkan pemisahan Singapura itu sebagai satu langkah tepat. Beliau telah menimbulkan kembali fikiran yang pernah diucapkan oleh Allahyarham Ustaz Zulkifli Muhammad, timbalan yang dipertua PAS, sebelum pembentukan Malaysia yang mengatakan bahwa kemasukan Singapura ke dalam Malaysia akan mempersulitkan masalah yang sedia dihadapi oleh kerajaan pusat. Setiausaha Agung UMNO, Syed Jafar Albar tidak bersetuju dengan keputusan Tunku itu kerana kita tidaklah boleh mempunyai jiran dekat yang dikuasai oleh suatu parti yang memusuhi kita. Beliau bimbang Singapura akan menjadi pusat gerakan bawah tanah anasir subversif komunis. Sebagai menandakan ketidakpuasan hatinya, beliau telah melepaskan jawatannya. Namun begitu,
Razak menjelaskan, kita terpaksa mengeluarkan Singapura dari Malaysia dan inilah saat yang sungguh bersejarah, karena sungguh pun kita merasa sedih dan duka cita kerana satu negeri telah terpaksa keluar, tetapi kita gembira kerana kita telah dapat menyingkirkan duri dari dalam daging kita. Dalam pada itu, kedua-dua kerajaan telah mencapai beberapa persetujuan untuk kepentingan bersama. Singapura dan Malaysia telah bersetuju untuk menubuhkan jawatan kuasa pertahanan bersama bagi mempertahankan kedua-dua negara itu daripada ancaman luar. Reaksi British terhadap pemisahan. Keputusan nekat Tunku untuk memisahkan Singapura dari Malaysia telah mengejutkan pihak British. Ini karena keputusan itu telah dibuat tanpa berunding terlebih dahulu dengan kerajaan British seperti yang dipersetujui sebelum ini. Tunku berkata beliau sengaja tidak berunding dengan pihak British, Australia dan pihak lain, kerana bimbang mereka mungkin menahannya daripada menyingkirkan Singapura. Pada 11 Ogos tahun 1965, Tunku telah memaklumkan kepada Harold Wilson, Perdana Menteri British, tentang pemisahan Singapura daripada Malaysia serta langkah yang diambil oleh Malaysia bagi memastikan bahawa Singapura tidak akan menjejaskan keselamatan Malaysia. Di samping itu, Malaysia juga bersetuju untuk menyokong kemasukan Singapura dalam pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Singapura juga telah bersetuju untuk membenarkan Malaysia mengekalkan serta menggunakan pangkalan-pangkalan tentara di Singapura. Juga dipersetujui bahawa kedua-dua pihak tidak akan menjalin hubungan dengan negara asing yang mungkin akan menjejaskan kemerdekaan dan keselamatan Malaysia. Kerajaan British agak kecewa dan marah dengan keputusan Tunku memisahkan Singapura daripada Malaysia. Ini kerana dengan pemisahan itu, berarti asas utama persetujuan British untuk membentuk Malaysia dengan menyertakan Sabah dan Sarawak telah berkecai. Tujuan utama British membentuk Malaysia adalah untuk menyelamatkan Singapura daripada menjadi Kuba di Asia Tenggara, dan sekaligus memaksa British menutup pangkalannya di Singapura untuk kegunaan SEATO. Dengan itu tidaklah menghairankan, sejak peristiwa itu, kerajaan buruh Britain mengambil sikap anti-Tunku dan pro-Singapura. Ini jelas tergambar daripada minit Dennis Healey kepada Perdana Menteri Harold Wilson, apabila beliau mengesyorkan supaya dasar pertahanan British terhadap Malaysia dikaji semula. Dennis juga mencadangkan supaya kedudukan Sabah dan Sarawak dalam Malaysia dikaji semula di bawah pengawasan PBB, sama ada kedua-dua wilayah itu mahu terus kekal dengan Tanah Melayu, ataupun dengan Singapura, ataupun dengan Filipina dan Indonesia, atau Brunei ataupun mencapai kemerdekaan sepenuhnya. Pemisahan Singapura daripada Malaysia sememangnya memberi kesan juga kepada wilayah-wilayah di Malaysia Timur, khususnya Sabah. Terpengaruh dengan hasutan pegawai British, Donald Stephens telah mengambil keputusan untuk meletakkan jawatan sebagai Menteri Pusat, dan juga memutuskan untuk membawa usul dalam persidangan Majelis Kebangsaan UPKO untuk membawa keluar Sabah daripada Malaysia, kerana kononnya tidak berpuas hati dengan kedudukan Sabah yang dianggap diberi layanan seperti sebuah koloni. Stephen telah meminta pihak British membantunya mencapai hasrat tersebut. Bagaimanapun pemangku pesuruh jaya tinggi British di Kuala Lumpur, Bottomley, meminta Stephen menyelesaikan perkara itu secara rundingan dengan pihak Kuala Lumpur, bagi mengelakkan kekacauan yang akan hanya menguntungkan Indonesia. Razak meminta Bottomley memberitahu Stephens bahwa kerajaan British tidak akan mempertahankan Sabah selepas ia keluar daripada Malaysia, dan jika negeri itu diambil alih oleh Indonesia, beliau percaya orang pertama yang akan digantung oleh Indonesia ialah Stephens sendiri. Melihat kepada ketegasan Kuala Lumpur untuk menangani isu Sabah, pejabat hubungan Commonwealth menasihatkan pegawainya di Malaysia tidak bersikap rash and hasty action, sebaliknya, to play the matter long for the time being. Pejabat hubungan Commonwealth menjelaskan bahwa kerajaan British tidak menentang keputusan kedua-dua wilayah itu untuk berpisah ataupun menentang sebarang usaha untuk berpisah sekiranya dipersetujui oleh semua pihak dalam persekutuan. Bagaimanapun,
Kerajaan British tidak mahu perpisahan itu berlaku dalam keadaan drastis seperti Singapura. Sementara itu pejabat hubungan Commonwealth menasihatkan Bottomley supaya mengingatkan Tunku agar tidak membuat sebarang keputusan berhubung dengan Sabah, tanpa berbincang terlebih dahulu dengan kerajaan British. Pada 19 Agustus 1965, Tunku telah menjelajah ke seluruh Sabah dan Sarawak untuk menunjukkan kekuasaan kerajaan pusat sambil mengingatkan mereka bahwa beliau akan mengganyang dan menghancurkan sebarang percobaan untuk memisahkan Sabah dan Sarawak dari Malaysia. Amaran Tunku nampaknya meninggalkan kesan positif kepada Donald Stephens, Kalong Ningkan dan juga kepada British. Melihat ketegasan Tunku itu, Donald Stephens dan Kalong Ningkan membatalkan hasrat mereka untuk membawa Sabah dan Sarawak keluar daripada persekutuan Malaysia dalam utusannya sempena ulang tahun kedua penubuhan Malaysia. Razak telah sekali lagi memberi penjelasan sebab pemisahan Singapura daripada Malaysia. Kesimpulan, sejak tahun 1961, lagi apabila idea gagasan Malaysia diutarakan, Allahyarham Zulkifli Muhammad, seorang tokoh PAS, pernah menegur serta mengingatkan Perdana Menteri, Tunku Abdul Rahman, tentang keburukan percantuman Singapura dengan persekutuan Tanah Melayu. Pada pandangan PAS, percantuman itu akan menimbulkan bahaya kepada persekutuan Tanah Melayu, malahan akan mengakibatkan penenggelaman diri kita, memandangkan 70% daripada penduduk Singapura terdiri daripada kaum Cina. Sebagai seorang ahli politik yang pintar dan bercita-cita besar, pasti Lee Kuan Yew mempunyai agenda apabila memperjuangkan percantuman Singapura dengan Tanah Melayu. Gairah dengan gagasan Malaysia, peringatan tokoh pembangkang Melayu itu tidak diambil peduli oleh Tunku. Sebaliknya Tunku memberi jaminan bahwa kedudukan orang Melayu tidak akan tergugat malah bertambah kukuh hasil percantuman Singapura dengan persekutuan Tanah Melayu. Dari sudut keselamatan pula, percantuman itu akan mengelakkan Singapura daripada menjadi Kuba di Asia Tenggara. Dengan percantuman itu juga berarti Singapura dapat membebaskan dirinya daripada cengkaman penjajahan British, dan Singapura kembali ke pangkuan asal. Perkembangan yang berlaku setelah percantuman tidak seperti yang dihasratkan oleh Tunku. Sebaliknya Lee Kuan Yew tidak mengenang jasa dan pengorbanan Tunku. Lee Kuan Yew telah berlagak seperti kacang lupakan kulit. Setelah mencapai kemerdekaan, menang dalam pilihan raya dan menubuhkan sebuah kerajaan yang kuat, timbullah nafsunya untuk mengembangkan sayapnya ke semenanjung. Dengan berslogankan Malaysian Malaysia, Lee Kuan Yew berusaha untuk mempengaruhi orang bukan Melayu, dan PAP mendakwa bahwa mereka memimpin satu perjuangan melawan kedudukan istimewa orang Melayu, dan perbezaan hak antara kaum. Sebenarnya, perjuangan mewujudkan Malaysian Malaysia, itu adalah perjuangan melawan UMNO dan orang Melayu. Kesabaran Tunku ada batasnya. Setelah 2 kali rusuhan kaum berlaku di Singapura dalam tahun 1964, Tunku mengambil keputusan untuk memisahkan Singapura daripada Malaysia. Jika Singapura tidak segera dikeluarkan dari Malaysia, maka sudah pasti dan tidak dapat dielak lagi, Malaysia akan menjadi padang jarak padang terkukor akibat pergaduhan antara kaum sebagai hasil daripada politik sorong-tarik kerajaan Singapura. Pada 9 Agustus tahun 1965, Tunku membuat pengumuman bersejarah di parlemen bahwa bermula pada hari itu Singapura telah menjadi sebuah negara yang merdeka. Peristiwa itu menjadi satu detik hitam dalam sejarah Malaysia. Sungguh pun begitu, Razak menganggap peristiwa pemisahan itu sebagai sungguh menggembirakan kerana kita telah dapat menyingkirkan duri dari dalam daging kita. Peristiwa itu amat berat untuk diterima oleh Lee Kuan Yew. Seperti kata Said Zahari, salah seorang mangsa kekejaman kerajaan PAP, dalam sekelip mata itu juga segala mimpi Lee Kuan Yew hendak berdendang dalam arena politik Malaysia, cair ke dalam udara nipis dan lenyap di angkasa. Oleh sebab itulah Lee Kuan Yew menangis pada pagi 9 Agustus tahun 1965, di hadapan wartawan media tempatan dan luar negara.
Dia sukar untuk menerima perpisahan itu yang telah coba dielak sedaya mungkin dengan perjuangan yang gigih. Lampiran 1 Memorandum Gerakan Melayu Singapura, Gemala, kepada Baginda Queen Elizabeth II bertarikh tanggal 25 April tahun 1959, menuntut dipulihkan hak ketuanan Melayu di Singapura. Kedudukan orang Melayu di Singapura dibentangkan oleh UMNO Singapura di Perhimpunan Pertubuhan Melayu dan Islam seluruh Singapura pada 12 Julai tahun 1964. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang, UMNO Singapura mengucapkan kesyukuran kehadrat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan kurnia-Nya, dan memberi taufik kepada UMNO Singapura mengusahakan Perhimpunan Pertubuhan Melayu dan Islam. UMNO Singapura menyembahkan kepangkuan bangsa Melayu kertas kerja ini, moga-moga segala-galanya akan membawa kepada satu lembaran baru bagi bangsa Melayu di Singapura. Dengan berpandukan firman Allah yang berarti, Tuhan tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum jika kaum itu tidak mengubah nasib mereka sendiri. Surah At-Tauhid, ayat 13. Sejak UMNO ditubuhkan di Singapura, UMNO telah berusaha menjalankan tugasnya seberapa daya upaya dalam semua proses perkembangan siasah yang telah berlaku di Singapura. UMNO Singapura telah menjalankan kewajibannya dengan berpandukan berkhidmat dan berbakti kepada bumi putera bangsa Melayu di Pulau Temasik ini. Memandangkan pergolakan siasah yang berlaku hebat di sekitar Singapura pada hari ini, maka UMNO berpendapat bahwa sudah sewajarnya UMNO menjemput semua lapisan bangsa Melayu dan Islam untuk bersatu padu. Moga-moga dengan perpaduan kita ini, maka kita dapat menghadapi ancaman-ancaman yang terbit akibat pergolakan siasah yang hebat di Singapura ini. Ancaman-ancaman yang selalu mengancam masyarakat Melayu di pulau ini ialah akibat peraturan dan tindak tanduk kerajaan petir yang menganaktirikan bangsa Melayu. Tindak tanduk kerajaan petir yang merupakan bermacam-macam kesulitan, tekanan, penindasan dan ancaman sehingga menyebabkan bangsa Melayu sentiasa dalam resah gelisah, hilang sabar dan membimbangkan. Tegasnya UMNO Singapura berasa nasib rakyat Melayu Singapura pada saat yang genting ini perlu difikirkan dan diperjuangkan, bukan saja perjuangan ini dipelopori oleh UMNO secara bersendirian, tetapi hendaklah diperjuangkan bersama oleh semua lapisan dan peringkat rakyat Melayu di Singapura. Kita semua sedia mengetahui bahwa ada orang-orang Melayu dalam kabinet petir yang bersama-sama menjalankan pemerintahannya. Tetapi apalah yang boleh dibuat oleh mereka selain dari menerima perintah dan arahan buat itu dan ini, walaupun mereka ketahui apa yang mereka lakukan itu merugikan orang Melayu sendiri. Peranan yang bijak yang kerap dilakukan oleh pucuk pemimpin tertinggi petir, merupakan satu arahan yang tidak secara langsung melaga-lagakan orang-orang Melayu dengan orang-orang Melayu sendiri. UMNO Singapura berasa syukur kepada Allah bahwa sebahagian daripada orang-orang Melayu di pulau ini yang dahulunya menentang mati-matian perjuangan bangsanya dengan memberi sokongan yang kuat kepada petir, sekarang telah sadar dan insaf akan kesilapan itu. Oleh kerana kesadaran itu lahir dari jiwa yang patriot, menyebabkan mereka rujuk kembali dengan mengakui terang-terang bahwa mereka telah dikelirukan. UMNO Singapura dalam kertas kerjanya ini coba mencatatkan dengan terus terang segala butir-butir yang ada dalam pengetahuan UMNO Singapura mengenai kedudukan orang-orang Melayu Singapura. 1. Perumahan masalah yang sangat-sangat merungsingkan orang-orang Melayu Singapura sekarang ialah roboh rumah dan pindah. 2. Ancaman orang Melayu yang mendirikan rumah di Kampung Ember, River Valley, Bukit Permai, Bukit Kasita, Pasir Panjang, Kampung Tani, Kampung Golf Club, Kampung Wak Hasan, Kampung Anamalai, Kampung Nekat, Tanjung Keling, Jurong, Kampung Teban, Kampung Tebong Tanjong, Kampung Bengwan Road, Norfolk Road dan kawasan Crawford, Java Road, Palembang Road, Minto Road, Jalan Sultan Kampung Kaji dan Kampung Tembaga, telah disuruh pindah dan keluar oleh tuan tanah, kerana tempat tersebut hendak digunakan. Cara menyuruh pindah dan keluar ada kalanya dengan menggunakan berbagai-bagai tipu helah dan ugutan.
Oleh yang demikian orang Melayu terpaksa bertahan daripada berpindah walaupun menerima ugutan dan ancaman. 3. Mengadu kepada kerajaan petir tidak akan meringankan beban malahan tambah memberatkan lagi. Pertolongan yang diterima dari kerajaan petir sangat mudah. Pindah rumah pangsa sedia saja uang $60 hingga $100, kemudian bayar sewa pada tiap-tiap bulan. Sedangkan kerajaan petir tahu mata pencarian orang Melayu hitung panjang $120 hingga $150 sebulan, dan mempunyai banyak tanggungan. Rumah pangsa. Menurut Encik Lee Kuan Yew, beberapa blok rumah pangsa di Geylang Serai diuntukkan kepada orang-orang Melayu dan Islam. Bagi orang-orang Melayu tentulah akhirnya meninggalkan rumah tersebut oleh karena tidak mampu membayar sewa. Sebab memandangkan hitung panjang pendapatan mereka pada tiap-tiap bulan tidak mencukupi, sebagaimana yang diketahui. Disebabkan dengan terdirinya rumah pangsa, orang Melayu akan meninggalkan tanah tempat mereka dilahirkan dan dibesarkan. Mereka akan membawa diri ke hujung-hujung dan ke pulau-pulau. Akhirnya kawasan Geylang Serai dengan rumah pangsanya akan merupakan sebuah bandar Chinatown. Dan keadaan serupa ini akan menguatkan lagi kedudukan politik Encik Lee Kuan Yew. Sebab dikatakan demikian karena sebelumnya didirikan rumah pangsa di Geylang Serai, kawasan itu adalah tempat yang banyak bilangannya orang Melayu bermastautin. Kerajaan petir mengikut jejak langkah tuan tanah yang sering memindahkan orang Melayu. Pulau Semulon. Seksanya perintah roboh rumah dan pindah, yang mula-mula menimpa orang Melayu yang duduk di tanah kerajaan ialah penduduk Pulau Semulun. Penduduk itu dipindahkan ke Pulau Air Merlimau. Tempat kediaman yang diberi kepada mereka di pulau itu jauh ke laut. Pernah sekali dulu penduduk-penduduk tersebut disaman kerana duduk di tanah haram. Apabila ditentang maka perkara duduk tanah haram hilang begitu sahaja. Pulau Belakang Titi. Begitu juga halnya dengan penduduk Melayu di Pulau Belakang Mati. Kerajaan petir hendak jadikan pulau tersebut pelabuhan bebas. Akhirnya terpaksa orang Melayu yang berkampung halaman, beranak pinak dan bercucu cicit di situ, keluar dan meninggalkan pulau tersebut. Hukum pindah. Perintah hukum pindah masa ini telah sampai saatnya kepada penduduk Melayu yang berkampung halaman di West Coast, Kalang West Coast, Sungai Pandan, Kampung Bendong. Perintah itu pada masa ini telah menjalar ke kawasan bandar, yaitu kawasan Crawford. Kawasan tersebut terdiri daripada orang-orang Melayu yang telah tinggal berkurun-kurun lamanya dan di situ juga kebanyakannya terdapat ahli perniagaan kecil orang Melayu. Kalang West Coast, Sungai Pandan dan Kampung Bendong. Sebilangan besar orang Melayu berkampung halaman di tempat-tempat tersebut adalah penduduk asal Kampung Kalang Geylang dan Kampung Tanjung Pasir Panjang. Mereka dipindahkan kerana Kampung Kalang Geylang, Kerajaan Inggris jadikan lapangan kapal terbang dan sekarang lapangan kapal terbang itu dipindahkan ke Paya Lebar. Dan itulah sebabnya mengapa penduduk Kampung Tanjung Pasir Panjang dipindahkan. Karena sekarang tempat itu telah dijadikan tempat pesawat elektrik dan rumah pekerjanya. Pada masa itu orang Melayu di situ terpaksa keluar karena tidak ada pembelaan. Masing-masing memikirkan bagaimana hendak melepaskan diri sendiri. Masa orang Melayu dipindahkan ke Sungai Pandan, West Coast, Batu Sembilan, sekarang diberi nama Kampung Kalang West Coast karena mengambil sempena orang-orang Melayu Kalang yang dipindahkan itu, dan Kampung Bendong yang penuh dengan hutan belukar, semak samun, onak dan duri, serta terdapat juga binatang yang berbahaya. Dengan tekun dan sabar, mereka bekerja tanpa mengira masa dan penat, akhirnya tempat tersebut merupakan sebuah kampung Melayu yang indah. Mereka hidup dalam rukun damai dan dengan penuh harapan. Di tempat inilah hidup mati mereka. Tetapi sekonyong-konyong udara gelap menyelubungi suasana kehidupan masyarakat Melayu di tempat tersebut, disebabkan kabar-kabar angin bertiup semakin kencang bahwa kerajaan yang dipilih oleh rakyat berura-ura hendak memindahkan mereka. Setakat ini sebahagian dari rumah-rumah orang-orang Melayu Kampung Bendong telah menerima notis pindah bertarikh tanggal 20 April tahun 1964.
West Coast. Orang Melayu yang berkampung halaman di West Coast, menurut apa yang diketahui yaitu pada masa kerajaan yang lalu mempersetujui West Coast Road dijadikan kawasan hak kepunyaan tanah penempatan Melayu, sebagaimana yang telah diisytiharkan dalam Warta Kerajaan nomor 2344 bertarikh tanggal 29 September tahun 1957. Tetapi malangnya, kerajaan sekarang membisu walaupun beberapa kali didesak. Malahan, sebahagian daripada rumah orang Melayu telah ditanda dengan tanda pangkah merah. Ini telah menimbulkan tanda tanya dan menyusahkan. Kawasan Crawford. Kerajaan Petir cukup faham dan mengetahui yang sebenarnya bahwa kawasan Crawford dan kawasan yang berdekatan dengan Masjid Sultan, Hajah Fatimah dan masjid-masjid lain adalah salah satu kawasan Melayu yang terletak dalam Bandar Raya Singapura. Hanya kawasan inilah yang masih tinggal lagi. Sekiranya orang Melayu di kawasan tersebut dihalau, maka sudah tentulah orang Melayu tidak ada lagi di kawasan Bandar Raya ini. Rakyat Melayu dalam kawasan ini kebanyakannya tinggal berpuluh-puluh tahun lamanya. Tiba-tiba dengan secara mengejut mereka telah menerima notis pindah. Notis pindah tersebut bertarikh tanggal 21 Mei tahun 1964. Dalam notis tersebut Kerajaan Petir meminta supaya penduduk-penduduk di kawasan tersebut mengosongkan rumah masing-masing selewatnya pada tanggal 31 Mei tahun 1964. Ini bermakna yang diberi hanya 9 hari saja. Cara kerajaan menyuruh pindah orang Melayu dari kawasan tersebut adalah satu perintah yang tidak adil dan tidak bertimbang rasa. Sekiranya masyarakat Melayu yang berada di kawasan yang lain tidak menyadari dan berwaspada, kelak mereka akan menerima nasib yang sama seperti yang dilakukan oleh Kerajaan Petir terhadap orang Melayu yang tinggal di kawasan yang telah diterangkan tadi. Sasaran. Dalam soal roboh rumah dan pindah, orang-orang Melayulah yang menjadi sasaran utama. Ada dua sasaran yang selalu menimpa masyarakat Melayu. Pertama dari tuan tanah dan kedua dari kerajaan yang dipilih oleh rakyat. Perkauman. Bila UMNO menyuarakan yaitu mengharapkan jaminan kedudukan orang Melayu yang lebih baik, kalaupun tidak setaraf dan seganding dengan bangsa lain. Maka penyuaraan itu dituduh sebagai perkauman. Anehnya ada antara tuduhan itu datang dari orang Melayu sendiri dari Petir. Encik Lee Kuan Yew, Encik Osman Wok, Encik Arahim Ishak, Tuan Haji Yakob Muhammad, Encik Buang Omar Junid dan lain-lain pemimpin Petir sengaja buat tutup mata dan pekatkan telinga mengenai nasib malang orang Melayu. Dunia mengaku bahwa sifat orang Melayu yaitu sabar, tahan menderita, reda, memberi dan menerima. Tetapi apalah pembalasan yang diperolehi karena sabar, tahan menderita, reda memberi dan menerima itu? Pembalasan yang diterima ialah kecewa dan kecewa. Seolah-olah perjuangan batin mereka tidak ubah seperti pelita yang menerangi orang di sekelilingnya, sedangkan dirinya hangus terbakar. Encik Lee Kuan Yew tidak boleh menafikan dasar perkauman yang tebal itu. Buktinya banyak perusahaan besar orang Cina dan tempat pekerjaan yang diketuai oleh orang-orang Cina di pejabat kerajaan, terang-terang banyak menunjukkan memberikan keutamaan, kesempatan dan kemudahan kepada orangnya sendiri. Ini tidakkah perkauman? Perlu diterangkan bahwa orang Melayu seluruhnya menumpukan taat setia yang tidak berbelah bahagi kepada Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agung dan negara Malaysia. Dari itu, adalah menjadi kebiasaan kerajaan pengecut Petir untuk memomok-momokkan tentang segala tuntutan yang halal dari rakyat, kononnya, telah dipengaruhi oleh anasir-anasir Indonesia. Pekerjaan. Soal pekerjaan adalah satu dari punca yang utama bagi orang Melayu. Untuk mendapatkan pekerjaan, orang Melayu terpaksa menunggu-nunggu bagi kekosongan atau belas kasihan. Sebabnya kebanyakan ketua-ketua jabatan dimonopoli oleh orang Cina yang mengutamakan dan mendahulukan bangsanya. Contoh yang dekat dan terang sekali ialah di lembaga pelabuhan, Port of Singapore Authority. Bila ada kekosongan di tempat tersebut seperti Kerani, yang mana sebelumnya disandang oleh orang Melayu,
Jangan harap kekosongan seperti itu orang-orang Melayu boleh menggantikannya. Ini adalah karena orang-orang Melayu tidak ada kelulusan bahasa Cina, mungkin satu dari syarat yang sengaja diadakan untuk menolak orang Melayu. Pernah juga hal yang demikian berlaku kepada pelatih mekanik, yaitu mereka ditolak begitu saja tanpa temu duga. Semuanya ini berlaku oleh karena ketua-ketua jabatan terdiri dari orang Cina yang pro, takut, dan mengampu-ampu Encik Lee Kuan Yew. Bahkan banyak perkara yang baru diterangkan tadi berlaku. Misalnya rancangan perusahaan di Jurong, yang kerajaan sendiri membuat kenyataan bahwa 25% dan ada kalanya 18% dan ada masa pula 16% orang-orang Melayu akan mendapat pekerjaan di situ. Tetapi malangnya mengikut yang diketahui, belum ada nampak bukti yang kita boleh menerima kenyataan itu. Jika sekiranya kerajaan dan kaum kapitalis berniat jujur hendak menolong orang Melayu, walaupun 10% saja sebagaimana yang dinyatakan oleh Encik Lee Kuan Yew, sudah tentulah masalah pengangguran di kalangan rakyat Melayu tidak begini buruk kedudukannya. Satu daripada yang menyedihkan apabila orang Melayu berkehendakkan pekerjaan, tekanan siasah politik selalu diamalkan, yaitu dengan syarat keanggotaan parti petir dan pengetahuan bahasa Cina diutamakan. Pelajaran kerajaan petir telah menidakkan ikrarnya sendiri dalam melaksanakan bahasa kebangsaan. Buktinya sekolah gabungan yang dibina mengutamakan bahasa Inggris dan Cina. Sekolah Menengah Melayu Sang Nila Utama dan Tun Seri Lanang dan beberapa kelas menengah yang menumpang di sekolah-sekolah menengah Inggris, pelajarannya tidak akan menjamin penuntut kemana-mana, karena mata pelajarannya rendah, guru-guru yang berkelayakan kurang. Sekolah Melayu yang ada sekarang ini di Singapura tidak dapat menampung jumlah murid baru. Sebab sebahagian daripadanya terpaksa ditolak karena kekurangan tempat. Walaupun perkara ini kerap disuarakan bahwa sekolah Melayu perlu dibina lagi dan sekolah yang ada dibesarkan dan diperbaiki. Begitu juga halnya dengan sekolah sekijang pelepah menumpang di balai rakyat pulau tersebut. Padahal penduduk pulau tersebut telah menyampaikan rayuan-rayuan kepada Perdana Menteri Singapura masa beliau rancak membuat lawatan di kawasan pilihan rayanya. Tetapi sehingga hari ini keadaannya tidak berubah. Encik Lee Kuan Yew selalu melaung-laungkan kepada orang ramai bahwa kerajaan petir memberi sesuatu yang tidak diberi oleh kerajaan persekutuan. Misalnya pelajaran percuma bagi anak Melayu berada di peringkat sekolah menengah. Kenyataan beliau bermaksud hendak mengabui mata orang ramai, yaitu rakyat Melayu khasnya. Tetapi topeng indah kenyataan Encik Lee Kuan Yew terbuka dengan diketahui bahwa yang diagung-agungkan oleh Encik Lee Kuan Yew ialah pembayaran yuran sekolah menengah, school fee, saja yang berjumlah hanya $4. Padahal yang lebih diperlukan oleh anak Melayu ialah buku pelajaran percuma, pertolongan perbelanjaan kendaraan dan seumpamanya. Keperluan-keperluan ini patut diberi secara otomatis kepada anak-anak Melayu dan bukan melalui saluran permintaan yang panjang lebar. Perbelanjaan kerajaan untuk pelajaran Melayu tetap jauh juga jika dibandingkan dengan perbelanjaan yang diberikan oleh kerajaan kepada sekolah Cina dan Nanyang University. Kenyataan pahit yang diberikan oleh kerajaan petir bahwa beasiswa yang diuntukkan oleh kerajaan petir kepada anak Melayu dalam aliran bahasa Inggris dan aliran bahasa Melayu. Tegasnya penuntut yang berada di peringkat sekolah menengah dan peringkat universitas sangat sedikit bilangannya. Telah jelas kepada UMNO Singapura apa yang dilakukan oleh kerajaan petir mengenai orang Melayu ialah, tidak ada pembahagian peruntukan kuota sistem. Tidak ada kejujuran dalam melaksanakan bahasa kebangsaan. Bilangan kawasan hak kepunyaan tanah penempatan orang Melayu tidak mencukupi. Tidak ada hak-hak istimewa orang-orang Melayu yang telah dilaksanakan. Sungguh pun telah tercatat dalam State of Singapore Gazette Subdiary Legislation Sub, nomor 1 pada tanggal 16 September tahun 1963 Part 4 Artikel 89 yang berbunyi, kerajaan mestilah menjalankan kewajibannya dengan cara mengiktirafkan hak istimewa orang Melayu yang mana mereka itu adalah bumi putera negeri ini,
dan begitu juga menjadi tanggung jawab kerajaan untuk mempertahankan, menyelamatkan, membantu, mengembangkan serta memperbaiki perkara politik, pelajaran, agama, ekonomi, pergaulan dan kebudayaan mereka serta bahasa Melayu. Tetapi kerajaan Petir telah tidak mengendahkan dan mempedulikan tanggung jawab terhadap rakyat Melayu Singapura. Kesimpulan, selagi Encik Lee Kuan Yew khawatir tidak mendapat sokongan dan orang-orang Cina, selagi Encik Lee Kuan Yew berangan-angan mengharapkan menjadi pemimpin besar orang Cina seberang laut dan Asia Tenggara dengan mengenepikan kewajibannya yang hak terhadap orang Melayu sebagai anak bumi putera pulau ini, maka selagi itulah orang Melayu tidak reda sama sekali dijadikan orang yang malang di negerinya sendiri. Cadangan-cadangan kerajaan Singapura hendaklah membuat peraturan-peraturan yang tertentu bagi menentukan peruntukan yang munasabah pada mendapatkan pekerjaan bagi rakyat Melayu. Kerajaan Singapura hendaklah menambah bilangan kawasan hak kepunyaan tanah penempatan Melayu. Kerajaan Singapura hendaklah menurunkan bayaran sewa rumah pangsa untuk rakyat Melayu yang suka mendiaminya. Kerajaan Singapura hendaklah membuat peraturan yang menjamin bahwa bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan yang digunakan seluas-luasnya di sekolah-sekolah dan dalam segala urusan kerajaan juga di gedung perniagaan.